Sila Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih, Tuan Ketua. Ini betul, rancangan Malaysia yang ke-12. Saya rasa telah terlepas pandang mengenai perkara yang sangat mustahak, ialah mengenai pekerjaan dan pendapatan. Itu adalah fokus yang mustahak, pokok dalam hal rancangan Malaysia yang ke-12 yang patut diberi. Tetapi kalau kita baca rancangan Malaysia ke-12, kita nampak fokus mereka adalah macam mana meningkatkan produktiviti. Saya nak tahu, saya dah tanya soalan ini, macam mana pekerja biasa, macam pekerja cleaner, pekerja yang potong rumput dan sebagainya, macam mana mereka boleh meningkatkan produktiviti? Tolong beritahu kepada saya. Rakyat Malaysia nak tahu. Dan kalau kita tengok dalam buku rancangan Malaysia ke-12, tidak ada apa-apa mengenai macam mana kita nak meningkatkan dan macam mana kita nak syorkan supaya pendapatan rakyat biasa, pendapatan mereka boleh ditingkatkan dan mereka juga boleh dianggap sebagai pekerja yang mendapat pendapatan yang sewajarnya. Datuk Yang Bertuah, dari tahun 2020 hingga sekarang, yang kita tahu sistem yang sedia ada adalah gaji minima. Kita sebelum itu banyak lama lawan di Parlimen untuk membawa akta tersebut. Akta itu bagus. Tetapi adakah itu menjadi satu siling saja? Adakah itu bermakna kita tidak ingin tengok atau baca atau mengambil tahu lain-lain formula yang sedia ada? Kenapa kerajaan hanya khusus kepada gaji minima sahaja? Lagipun dalam Rancang Malaysia ke-12, tidak ada satu tunjuk fokus kepada gaji minima. Adakah ia akan ditingkatkan? Kalau tidak, kenapa? Memandangkan inflasi dan lain-lain perkara, adakah kerajaan ini tidak akan mengambil kira hal-hal berkaitan pekerja? Ini tidak mustahak. Mereka menjadi satu faktor yang sangat mustahak di negara ini. Datuk Yang Bertuah, semasa kita dalam kerajaan, kita ada tengok satu model yang lain juga. Model itu bernama Progressive Wage Model. Itu adalah di mana insentif-insentif yang tertentu diberi kepada pekerja supaya semasa mereka bekerja, mereka dapat akreditasi, mereka dapat training yang lebih, mereka dapat reskilling and skilling. Dan ini sekaligus akan meningkatkan pendapatan mereka. Dan juga untuk majikan, ia akan membawa satu pendirian yang bagus dari pekerja, iaitu mereka berhasrat untuk bekerja di sana, retain as workers. Tetapi nampaknya ini semua tidak diberi perhatian. Saya nampak dalam rancangan Malaysia kedua tidak ada langsung disebut mengenai model progressive wage model langsung. Apakah ini tidak mustahak? Di negara Singapura, ia telah diguna pakai lebih dari 15 tahun. Dan mereka khusus kepada 3 sektor, iaitu cleaning sektor, sektor security dan landscape sector. Ketiga-tiga ini, Datuk Betul, adalah sangat mustahak di mana ramai di antara rakyat bekerja di tempat di sektor-sektor ini. Dan kita ada pada masa yang sama pekerja asing yang sedang bekerja. Itu sebab semasa kita merajui kerajaan, kita telah bercadang Malaysia Work Program, di mana kita bercadang supaya untuk mengatasi dan tidak bergantung kepada pekerja asing, kita adakan insentif-insentif yang tertentu. Dan dari analisa yang kita buat, di mana bajet 2020, kita telah katakan kita akan mewujudkan 350,000 pekerjaan baru. Tetapi nampaknya dalam rancangan Malaysia ke-12 tidak ada nyata sedemikian. Dan kita nak tahu, adakah cadangan-cadangan Malaysia at Work itu boleh diambil kira oleh kerajaan kerana ia akan memberi hasil yang bagus untuk graduan, untuk wanita, untuk apprentice dan untuk pekerja yang 3D
dangerous, difficult and demeaning pekerja-pekerja tersebut. Kerana kalau subsidi-subsidi yang tertentu diberi yang lumayan kepada pekerja-pekerja di negara ini, mereka akan ambil membuat kerja-kerja sedemikian. Kalau seorang pekerja graduan boleh pergi ke Singapura bekerja sebagai pengambil sampah di sana dengan gaji yang lumayan, kenapa pula dia tidak boleh bekerja di negara kita? Apakah kita telah hilang fokus dalam hal ini? Tuan Pertua, saya harap kerajaan dapat mengambil kira apa yang saya kata dan ambil tindakan dan juga memberi pandangan jawapan kepada perkara ini. Tuan Pertua, MTUC dan majikan juga memainkan peranan yang besar. Tetapi saya difahamkan di rancangan Malaysia ke-12, stakeholders sedemikian tidak ada apa-apa perbincangan dibuat. Tidak ada pandangan diambil dari mereka. No inputs from them. Adakah kerajaan sekarang mengalih kepada the government know best? Dulu, lebih kurang 10 tahun dulu, kerajaan kata the days of the government know best is over. Tapi nampaknya dalam formulating rancangan Malaysia ke-12 ini mereka telah dipinggirkan. Saya harap satu jawapan yang menyeluruh dapat diberi. Datuk Betul, saya alih kepada perkara yang akhir, iaitu orang asli dan masyarakat India. Datuk Betul, orang asli son of the soil. Nampaknya bukan saja didiskriminasi, tetapi dalam lebih dari 60 tahun mereka betul-betul menghadapi masalah yang sangat serius, yang perlu bantuan dan perlu persekolahan dan macam-macam inisiatif dan insentif. Dan juga kepada masyarakat India sedemikian, saya telah bercadang sebelum ini bahawa kita perlu meningkatkan peranan mitra. Adakah masa sudah datang supaya mitra diagihkan kepada satu yayasan untuk proses dibuat di sana untuk menolong masyarakat India. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Tawau.